Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama dengan Teacher Hafizah. Baik, hari ini kita akan masuk ke bahagian 4.4, nisbah, kadar dan kadaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyelesaikan masalah melibatkan nisbah, kadar dan kadaran. Kita pergi tengok contoh yang pertama. Jisim bagi seutas tali yang panjangnya 2 meter ialah 100 gram. Hitung jisim bagi 5 tali yang sama panjang. Pada hari ini saya akan ajar kepada awak cara menganalisis soalan. Seterusnya kita selesaikan guna kaedah persilangan. Okey. Dalam soalan dia minta jisim bagi 5 tali yang sama panjang. Jadi bila dia minta jisim, awak letakkan di hadapan ini adalah untuk maklumat jisim. Dan maklumat yang kedua, dia tulis ialah panjang. Jadi, maklumat yang kedua kita tuliskan di sebelahnya ialah panjang. Okey. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita bahagikan kepada dua tempat. Yang bahagian atas adalah untuk soalan, question. Yang bahagian bawah ialah info. Okey, saya ulang. Kita bahagikan kepada dua. Atas ialah question, bawah ialah info. Okay, soalan pertama, dia kata jisim bagi hitung jisim. So, bahagian jisim, iaitu di sini, kita letakkan dengan simbol X. Maksudnya, itu yang kita nak cari. Bagi 5 tali yang sama panjang. So, panjangnya ialah 5. Letakkan di sini. Ini ialah soalan, ayat soalan. Kemudian, kita pergi kepada ayat info. Info ialah ayat pertama. Jisim bagi seutas tali yang panjangnya 2 meter. Ialah 100 gram. So, 100 gram ialah jisim. So, letakkan info dia ialah 100. Okey. Dan panjangnya ialah 2. Okey, ni panjang dia 2. Kemudian, di tengah-tengah antara dua maklumat ini awak letak sama dengan. Dan, awak letakkan simbol per. Per di sini, per di sini. Okey. So, bagaimana awak nak dapatkan X? So, bila nak dapatkan X, kita pindahkan 100 itu ke sebelah. Jadi, yang panjang ini, 5 per 2. 100 bawa ke sebelah, dia akan jadi darab. Macam ni sahaja. So, darab dengan 100. So, bila awak tekan kalkulator atau awak main potong-potong, awak akan dapat jawapannya ialah 250. Okey. Apa yang awak perlu ingat hanya info yang begini. Yang pertama, awak senaraikan apa soalan itu inginkan. Kita tulis. So, dia nak jisim, maklumat yang diberi ialah panjang. Okey, kemudian baris yang pertama kita tuliskan dia punya soalan. Baris yang kedua adalah untuk info. Kemudian barulah kita masukkan nilai dan pindahkan. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Tambang bas bagi perjalanan sejauh 7 km ialah RM2.10. Ahmad telah membayar wang sebanyak RM4.50. Hitung jarak maksimum yang dilalui oleh Ahmad. Jadi, maklumat di sini dia minta apa? Antara jarak dan juga wang. Soalan minta jarak. Jadi, awak kena tulis jarak dahulu. So, jarak. Dan juga kawan dia wang. Maklumat yang kedua ialah wang. Okey, kita dah keluarkan. Itu yang soalan nak. Kemudian, baris yang pertama tadi saya kata apa? Untuk questions. Baris yang kedua adalah untuk info. So, question dia minta jarak. So, bahagian jarak kita letak X. Bahagian wang. Berapa wang dia? RM4.50. So, untuk nisbah, kita jangan letak simbol unit-unit itu kan. Kita letak je nombor-nombornya sahaja. So, RM4.50 boleh tulis sebagai 4.5. Okay, info. Info yang beri, jarak info, 7. So, letak 7 di sini. Wang. Wang dia ialah RM2.10. So, saya letak sebagai 2.1. Okay, seterusnya apa? Kita letak simbol sama dengan di tengah-tengah. Kemudian, kita letak simbol per dan per. Okay, kita dah dapat equation dah.
satu persamaan. Kemudian cara nak cari X ialah kita pindahkan sahaja 7 ke sebelah. Bahagian wang kita turunkan 4.5 per 2.1. So, 7 pergi sebelah dia akan jadi darab 7. Again, untuk final answer, tekan saja kalkulator atau awak main potong-potong dan awak akan dapat jawapannya ialah 15. So, selesai untuk soalan yang kedua. Okey, faham ya? Sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Sebanyak 30 gram gula digunakan untuk memancuh 5 cawan kopi. So, maklumat pasal jisim gula dan juga cawan kopi. Okey, 5 cawan kopi. Hitung jisim. So, soalan minta jisim bagi 21 cawan kopi. So, maklumat dia ialah jisim. Kenapa kita nak tulis jisim dahulu di hadapan? Sebab soalan minta jisim. So, kita tulis jisim. Bahagian belakang kita nak tulis apa? Cawan, kan? Bilangan cawan. So, saya letaklah cawan. So, awak boleh tulis info-info yang awak mudah faham bagi soalan ni. So, baris yang pertama ialah question. Baris yang kedua ialah info. Again, untuk jisim, questions, kita letak simbol X. Gantikan dengan X. Cawan, berapa cawan dia nak? 21 cawan. Okey, maklumat. Maklumat yang pertama, jisim. Okey, 30 gram. Gram nak tulis ke? Tidak perlu, okey. Cawan, berapa cawan? 5 cawan. Itu ialah info. Kemudian kita letak simbol sama dengan di tengah-tengah, simbol per di sini dan simbol per di sini. So, X sama dengan 21/5 darab dengan 30. Right. So, tekan kalkulator atau potong-potong. Awak akan dapat jawapannya ialah 126 gram. Okey? Kita tengok soalan yang keempat. Jika 650 kg kertas dikitar semula, 10 batang pokok dapat diselamatkan daripada ditebang. So, maklumat sini ialah kg dan juga 10 batang pokok. Hitung jisim. Again, dia nak kali ini ialah jisim. So, maklumat yang pertama, mestilah dia minta jisim. Kita tulis jisim. Ini berkaitan dengan jisim dan juga apa? Batang pokok, kan? So, nak tulis apa? Maklumat yang ke sebelah dia. Pokok pun boleh. Nak tulis batang pun boleh. So, mana-manalah yang awak mudah faham. So, lebih cantiklah kalau kita tulis pokok, kan? Okey. Baris yang pertama, kita minta jisim. Baris yang kedua ialah info. Okey, apakah jisim bagi soalan X? Pandai. Sepokok, berapa pokok? Untuk menyelamatkan 188 batang pokok. So, kita letak 188 di bahagian question, soalan. Yang kedua, info. Info dia apa? Jisim. 650. Okey. Pokok? 10 pokok. Kemudian kita buat sama dengan di tengah-tengah. Simbol per di jisim, simbol per di pokok. So, sama macam tadi nak dapatkan X, pindahkan 650 ke sebelah. So, 188 per 10 darab 650. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapannya ialah 12,220. Okey, faham ya? So, konsep dia masih lagi sama. Tak kiralah apa bentuk soalan dia sekalipun. Kita pergi kepada soalan yang kelima, iaitu soalan terakhir. Isi padu air yang menitik keluar daripada sebuah besen yang bocor selama 7 minit. Okey. So, ialah 42 ml. Maklumat ialah mengenai isi padu dan juga masa. Hitung isi padu. So, soalan minta isi padu. So, kita boleh tulis dahulu bentuk yang pertama ialah isi padu. Okey. Pasangannya pula apa?
Minit itu apa? Minit itu ukuran untuk masa. Okey. Ini ialah perkaitan antara dua maklumat. Kemudian macam tadi, baris yang pertama adalah untuk questions. Baris yang kedua adalah untuk info. Kita sambung baca balik. Hitung isi padu air yang menitik keluar dari besin itu jika dibiarkan selama 10 minit. Jadi bahagian isi padu questions kita letak X. Masanya ialah 10. Okey, sekarang kita pergi kepada maklumat. Isi padu maklumat dia ialah 42 dan masa dia ialah 7. Apa nak buat? Letak sama dengan di tengah-tengah. Kemudian simbol per pada isi padu, simbol per pada masa. Again, sama sahaja macam tadi, kita pindahkan 42 ke sebelah. Bila kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi 10/7 darab 42. Dan kita potong-potong atau tekan kalkulator akan memberikan jawapan akhirnya sebanyak 60 ml. So, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.